Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Zuni Hawyun. Okay, baiklah, hari ini saya akan cuba untuk menyambung kembali kepada slide yang keempat, iaitu sisi pengiraan lirik. Saya dah terangkan kepada sembang santai persediaan temuduga pendidikan. Baiklah, pada hari ini kita teruskan kepada kenapa anda tidak dipanggil temuduga. Sebelum tu, jika yang mana yang masih tidak sempat, bolehlah tengok di YouTube channel saya, iaitu Studio TV Pendidikan Cikgu Midi, dan bolehlah subscribe untuk tengok video-video yang bakal membantu anda untuk membuat persediaan ke temuduga pendidikan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan slide kenapa anda tidak dipanggil temuduga. Kebiasaan yang saya selalu sering kali mendengar keluhan pelajar-pelajar, keluhan calon, kenapa saya tidak dipanggil temuduga. Walaupun beliau dah menjawab soalan Maksi, tetapi tak dipanggil temuduga. Kenapa? Okey, yang kedua, saya sering kali dengar keluhan pelajar, saya dah jawab Maksi, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin kesilapan teknikal sewaktu pemilihan program temuduga pendidikan yang menyebabkan nama-nama beliau ini tercicir dalam senarai nama calon yang layak dipanggil temuduga. Okey, pertama sekali, jika anda menyemak keputusan pada minggu hadapan, sekiranya tulis duka cita, saya sarankan atau saya nasihatkan kepada anda, usah berputus asa. Benda ini sangat penting. Jangan putus asa, jangan rasa down, terima dengan hati terbuka, dan ini adalah yang terbaik untuk diri anda. Walaupun anda tidak mendapat tempat ke program ijazah sarjana muda pendidikan, percayalah bahawa laluan untuk anda bergelar seorang guru banyak lagi cabang-cabang yang membolehkan anda untuk bergelar sebagai seorang guru. Okey, usah berputus asa, banyak lagi peluang-peluang yang boleh anda lalui untuk menggelarkan diri anda sebagai seorang guru. Okey, laluan A ni sudah pasti kebiasaan yang majoriti kepada pelajar-pelajar yang ingin bergelar sebagai seorang guru, diorang akan memilih untuk ke laluan A. Daripada peringkat STPM, mohon ke program ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Awam, dan seterusnya setelah habis pengajian degree, terus bergelar untuk guru sekolah menengah. Di mana di laluan inilah di mana beliau menembus kembali kekecewaan setelah tamatnya di peringkat SPM dan dipanggil ke temuduga RPG dan gagal. Ini masa untuk diorang tembus kembali kekecewaan mereka setelah temuduga RPG gagal. Dan pada masa inilah diorang memfokuskan matlamat utama diorang untuk bergelar sebagai seorang guru. Seterusnya, laluan B, STPM, terus kepada ijazah sarjana muda, dan di PLI, dan sekaligus untuk bergelar guru sekolah menengah. Okey, saya pertama sekali saya nasihatkan jika keputusan UPU diumumkan pada sekitar mungkin dalam bulan 9 ataupun bulan 10, keberangkalian, wallahualam lah, kepada tahun ini saya tak boleh memberi jaminan kepada anda bila keputusan UPU akan diumumkan berbanding tahun lalu, sebab tahun ini jangkaan UPU buka permohonan dan tutup permohonan pun tidaklah terlalu orang kata beza jarak berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Okey, jika anda terima, jika apa-apa sahaja program yang ditawarkan kepada anda, tak kisahlah sama ada bukan pendidikan maupun pendidikan, terima dengan hati terbuka. Terutama yang pelajar yang dapat ke program ijazah sarjana muda tak ada pendidikan. Okey, terima saja. Habiskan, sama ada anda habiskan tempoh pengajian selama 4 tahun ataupun 3 tahun untuk ijazah sarjana muda, kemudian anda sambung lagi ke peringkat diploma perguruan lepasan ijazah, iaitu DPLI. DPLI setakat ni berdasarkan apa yang pengetahuan ataupun pengalaman saya membimbing pelajar selama ini, DPLI banyak
universiti yang telah buka seperti UNIZA, UMS, iaitu Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaya, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, dan ada lagi UUM. UUM pun ada di PLI, UPSI pun ada, dan banyak lagi lah. Tapi hanya yang buka setakat ini di UM, UNIZA, UUM, UMS, atau 4 saja. Setakat ini 4 saja yang buka untuk di PLI. Walaupun ada di universiti yang lain pun ada kursus-kursus di PLI, tapi yang hanya buka pada setakat ini hanya 4 saja, 4 buah universiti saja. Okey. Seterusnya, ataupun jika itu laluan kepada laluan B, ada satu lagi cara di mana anda terima saja apa-apa tawaran yang anda dapat di peringkat UPU, terutama yang bukan pendidikan, iaitu ijazah sarjana muda. Habiskan satu semester. Jika anda berniat ataupun masih bertekad untuk bergelar sebagai seorang guru, saranan saya, habiskan satu semester, cuba buat pertukaran secara dalaman. Cuba buat pertukaran secara dalaman di mana ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Sama ada anda perlu menjawab ujian maksi, ataupun terus ke temuduga, ataupun anda tak perlu jawab ujian maksi ataupun terus ke temuduga. Bergantung kepada pihak universiti. Laksanakan ikut prosedur yang telah ditetapkan. Itu pun cara yang boleh membantu anda untuk bergelar sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi program pendidikan. Seterusnya, laluan yang C, iaitu di peringkat STPM, ijazah sarjana muda, program TIS di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Okay, ini pun salah satu cara untuk anda bergelar sebagai seorang guru. Okay, anda terima saja apa-apa tawaran yang diberikan kepada anda, terutama yang bukan pendidikan. Habis saja degree selama 3 ataupun 4 tahun, terus mohon ke program TIS di bawah kelolaan KPM. Di mana nanti jika anda mohon untuk ke program ini, anda diberikan tempoh untuk mengajar selama 2 tahun. Dalam masa 2 tahun inilah anda menunjukkan prestasi anda, tingkatkan prestasi anda, tunjukkan kebolehan, keminatan anda untuk menjadi seorang guru. Tunjukkan bakat anda dalam sisi pengajaran. Okey. Faham? Seterusnya, layak ditemuduga bersumbuka atau atas talian. Okay, ini majoriti kebanyakan mulai tahun 2020. Kebanyakan program ijazah sarjana muda pendidikan ditemuduga secara atas talian. Ada juga yang perlu hadir ke pusat temuduga yang telah ditetapkan dalam slip temuduga berkenaan. Maksudnya, kebanyakan majoriti sekarang ni pihak universiti telah mengadakan temuduga secara atas talian, sama ada melalui Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya lah, yang menggunakan platform secara atas talian. Ada juga yang meminta calon untuk membuat satu video temuduga mengikut arahan-arahan yang telah ditetapkan dalam slip keputusan ataupun slip yang telah diberikan. Ikut saja arahan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Yang kedua, ada juga beberapa program yang terpaksa kena pergi ke pusat pengajian walaupun dalam keadaan sekarang situasi PKP. Tapi tak majoriti, hanya segelintir ataupun mungkin saya boleh katakan hanya suku saja program yang perlu hadir ke pusat temuduga. Okey. Seterusnya, persiapan sebelum temuduga. Ini perkara-perkara yang perlu anda ketahui sebelum anda menghadiri temuduga. Okey, perkara utama yang perlu anda ketahui sebelum ditemuduga di mana kelengkapan diri seperti salinan-salinan CJ yang diperlukan. Salinan CJ yang diperlukan yang bagaimana? Okey, salinan CJ SPM, STPM, slip keputusan SPM, slip keputusan STPM, CJ persekolahan, CJ curriculum, kad pengenalan. Kad pengenalan ni adakah untuk calon ataupun ibu bapa?
Okey, untuk calon pun wajib jika diminta untuk calon, dan mohon buat backup salinan kad pengenalan ibu dan ayah. Sekiranya jika ada pihak panel terduga untuk meminta untuk anda sediakan salinan kad pengenalan ibu bapa, buat salinan backup. Okey, salinan sijil ni berapa fotokopi yang diperlukan. Okey, saranan saya mungkin anda boleh buat dalam 5 ataupun 7 salinan saja, sebab selepas anda selesai temuduga ni, anda akan perlukan banyak lagi salinan sijil yang diperlukan sebelum anda masuk ke universiti. Anda nak mohon Baitumal, perlukan salinan ini. Anda nak untuk kemasukan nanti pun perlukan salinan ini. Banyak perkara-perkara yang diperlukan untuk salinan sijil anda, sama ada akademik, butiran maklumat peribadi dan pencapaian kurikulum. Okey, yang kedua, pakaian. Pakaian sudah pastilah untuk temuduga walaupun tidak pergi ke pusat temuduga yang telah ditetapkan seperti tahun sebelum COVID melanda. Walaupun secara atas sekalian, walaupun melalui video, perlu berpakaian formal. Nanti saya akan terangkan ke video yang yang selepas ini. Yang ketiga, pengetahuan yang bagaimana yang diperlukan sebelum temuduga. Ini sangat-sangat penting untuk anda tekankan sebelum anda di temuduga nanti, mengikut keperluan ataupun arahan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti dalam slip yang telah tertera. Yang keempat, mental. Mental ni yang jenis macam mana? Okey, mental ni mungkin persediaan mental. Mental ni maksudnya, apa yang saya katakan ini, mental ni dari segi di mana pihak-pihak panel temuduga yang ajukan soalan-soalan yang dia nak menguji kita, kefahaman kita, pengetahuan kita, bagaimana dia nak uji kita brainwash. Misalnya, contohnya, sekiranya kita pergi temuduga, rambut panjang, nanti dia akan condemn. Rambut panjang, anda nak jadi cikgu. Dia cuba nak brainwash kita supaya kita tengok kita ni mampu bertahan ataupun tidak atas kemakian ataupun kemakian oleh panel temuduga terhadap diri kita. Itu mental kita kena kuat. Kalau mental kita tak kuat, macam betul lah apa yang dikatakan oleh panel, macam mana kita nak jadi ataupun bergelar sebagai seorang guru nanti pada masa akan datang. Okey, yang seterusnya iaitu soft skill, iaitu kemahiran. Kemahiran perlu ke? Yes, bagi saya perlu untuk kita pamerkan sewaktu temuduga. Kemahiran yang bagaimana, nanti saya akan terangkan satu demi satu elemen-elemen ini. Faham? Seterusnya, salinan CD-CD akademik dan koko saya dah terangkan sebentar tadi. Salinan yang jenis bagaimana, iaitu salinan CD SPM, salinan CD berhenti persekolahan, salinan CD STPM, salinan slip keputusan SPM, salinan CD kurikulum, kad pengenalan dan CD lahir. Okey. Pengetahuan bagaimana yang diperlukan untuk ditemuduga, ini yang perlu calon ambil penekanan yang lebih serius. Kebiasaannya dalam temuduga program pendidikan, pokok utama yang dilihat adalah pengetahuan seseorang calon itu sendiri. Pengetahuan dari segi mana yang diperlukan. Kebiasaannya panel cuba untuk bertanya soalan-soalan yang nak menguji kefahaman ataupun pengetahuan calon itu. Misalnya, sebelum ni, sewaktu saya dulu, panel pernah bertanya, kenapa berkaitan dengan pengetahuan saya sendiri, berdasarkan pengetahuan saya sendiri berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang terkini. Ada juga panel tanya berdasarkan pengetahuan dasar-dasar pendidikan. Ada juga panel tanya berdasarkan latar belakang program yang dipohon. Ada juga yang bertanya berkaitan dengan universiti yang dipohon. Misalnya dia tanya, kenapa anda mohon Universiti Malaya? Kenapa anda tak mohon UKM, UPM? Dia cuba untuk brainwash kita. Dia nak tengok kita ni untuk kita kekalkan keyakinan kita. Kenapa kita nak minta universiti berkenaan? Kenapa dan kenapa? Anda kena berikan hujahan yang orang kata gramatis yang boleh memikat panel temuduga. Contoh misalnya, kenapa anda memilih UM? Kalau hint yang boleh saya berikan, contoh misalnya dari segi saya memilih Universiti Malaya disebabkan kerana Universiti